Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak masuk trigo. Trigo kita tak habis lagi. Trigo part 2. So hari ni kita nak akan habiskanlah trigonometri ni. Harap yang sebelum ni pun memudahkan kita. So kena faham dulu yang part 1 baru kita boleh masuk part 2. So sekarang ni hari ni kita nak fokus kepada satu benda lagi yang penting. Contoh ni contoh, nanti kita buat exercise sama-sama. Jangan risau. So contoh, kita tebalkan sikit kita punya tulisan. Okey, contoh. Dia nak sin theta. Dia dah bagi sama dengan 0.75, 0.75. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, sebenarnya contohlah soalan dia adalah nak cari theta lah. Theta ni sebenarnya macam x lah. Contoh x. So sebelum ni kita nak cari x. Dia kalau sin x nilai dia lain tau. So kalau dia nak ni maksudnya dia nak x sahaja. Maksudnya macam tu. Untuk yang lebih sesuai theta. Soalan ni nak theta. Macam mana ni? Kita kena halau kan sin ni pergi sini. Betul. Bila sin pergi ke kanan, bila dilawan macam biasa kita buat linear equation. Kalau tambah bawa pergi sini jadi tolak, kalau bahagi bawa pergi sini jadi darab. Dia sebenarnya benda yang sama juga. So sin ni kita bawa pergi sini dia akan jadi inverse sin macam ni, inverse. Kita panggil inverse sin 0.75. Kita masukkan jadi macam tu. Macam mana nak tekan kalkulator? Tekan je lah kalkulator. Tekan apa shift sin. Nampak tu? Inverse sin 0.75. So dapat sama dengan 48.59. Ni theta sama dengan 48.59. Gitu. Boleh? Okey, kita ambil contoh lain lah pula lah. Kita ambil cos pula. Cos tolak cos. Cikgu buat x lah kali ni. Dia boleh sebenarnya, tak ada masalah. Cuma gantung kepada soalan sahaja. Jangan risau. 0.06. Soalan dia mesti nak find the value of x. Dia nak x, mesti dia nak x. So macam mana pengiraannya? Tak kisahlah macam mana. Tapi kalau nampak macam ni, dia nak cari nilai x. So macam biasa, kita tekan apa? Kita kena jadikan dia x ini. Dia akan jadi macam mana? Cos inverse. Inverse cos. 0.06. Sebab dia nak bawa pergi sana jadi inverse. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Mesti boleh punya. Takkan tak boleh punya kan? So kita tekan kalkulator. Shift. Allah. Sekejap bergerak kalkulator kita. Shift. Cos. 0.06. 0.06. Betul kamu tekan equal. So dapat jawapan x equal to 86.56. Gitu. Yang ni apa benda sebenarnya ini? Yang tadi jawapan ni sebenarnya apa? Sebenarnya dia degree kan? Dia degree. Sini pun degree. Tapi dalam matematik untuk kamu punya level dalam sampai SPM pun tak ada masalah. Kalau lah kamu tak buat dia punya degree. So dia pun tak ada masalah, dia boleh bagi, tak ada masalah. Okey? Itu knowledge yang pertama yang kamu kena faham dekat sini. Cara nak selesai menggunakan kalkulator. Okey, kita ambil contoh lah. Nanti kamu tak faham tu untuk apa cikgu contohnya. Okey, kita ambil satu contoh bagi kamu nampak dan betul-betul nampak. Bentuk dia mesti macam ni kan? Sebab dia right angle triangle. So contoh, cikgu dah bagi, dia bagi sini dah bagi angle. Tapi kali ni angle dia bagi 50. Sini 8, sini x. Ni contoh. Ini kali x ni adalah panjang, length. So macam mana kita nak selesaikan? Find the value of x. Macam mana kita nak selesaikan? Susah ke senang? Sebenarnya dia senang saja. Dia senang saja. Macam mana nak buat? Nak dapat value of x. First kali kita pakai trigo. Tapi kali ni kita kena pilih sendiri nak pakai sin ke soh kan? Nak pakai cah ke? Nak pakai toa? Kita kena tengok daripada information. Information kita apa dekat sini? Information kita adalah 8 dengan x dengan theta. Kita panggil theta. So nak pakai apa sekarang? Sekarang kita kena tengok daripada theta kita 50 kan? Theta kita 50. Kita tengok apa dia bagi. Ini apa benda nama dia? Ini adalah opposite. Betul? Yang sebelah sini apa dia? Ini bukan hypotenuse tau. Ini adalah adjacent. So sekarang ni kita ada apa sekarang? Kita ada opposite dia bagi dengan adjacent. Mana yang dalam antara tiga ni cukup syarat? Ada opposite, ada adjacent. So ada opposite, ada adjacent.
Ini ada opposite saja, adjacent tak ada. Ini adjacent saja. So kita kena pakai yang ada dua information dekat situ. Terus kita tulis formula dia. Apa formula dia? Tangent theta sama dengan apa? Toa kan. Gini kan. Tak kisahlah bentuk dia macam tu. Lepas tu kita masukkan nilai. Kita masukkan nilai. Opposite berapa tadi? 8. Lagi adjacent sama dengan X. Tangent theta kita sama dengan berapa? Jangan tulis theta je tau. Theta kita tadi sebenarnya adalah 50 yang itu. So kita kena tulis 50 dekat sini. Baru betul. Okey. Boleh? Lepas tu selesaikan. Nak find the value of X. Sebenarnya satu benda yang kamu kena faham. Sebenarnya tangent 50 dia adalah satu nilai. Sin 20 adalah satu nilai. Cos 25 adalah satu nilai. Maksud dia apa? Contoh tengok kalkulator cikgu. Sekarang semua fokus. Contoh. Cikgu tekan tangent. Tekan tangent ni. Tangent tekan yang ni 50. Dia akan membentuk satu nombor. Betul tak? 1.19. Nampak? Boleh? Okey. Kalau kita ambil yang ni lain. Sin 20. Yang cikgu tulis tu. Sin 20. Sin 20 adalah nilai juga. Faham tak? Setiap tu adalah nilai. 0.34. Tak kisahlah dia besar ke, dia kecil. Tapi dia adalah nilai. Ada satu nilai. Ada satu berharga dia contoh. So yang ni cos 25. Gitu. 0.906. Contoh. So sebenarnya, cikgu nak bagi tahu ni sebenarnya kita fokus sikit kepada ni boleh? Okey. Sebenarnya tangent 50 ni adalah nilai. Dia nak apa soalan dia? Dia nak X. Dia nak X. Okey, contoh kamu tak nampak lagi kan? Tengok. Tangent 50 tadi kita dah sama dengan 1.19. Contoh cikgu gantikan dia 1.19. Okey. Sama dengan 8/X. Okey, dalam linear equation, macam mana kamu selesaikan dia? Kamu nak dapat X, kamu akan bawa dia pergi atas. Kamu akan bawa turun bawah. Dia akan jadi macam ni nanti. Betul kan? Dia akan jadi macam ni nanti. Dia akan jadi X sama dengan 8 bahagi dengan 1.19. Tapi cikgu tak suka tulis 1.19. Sebenarnya 1.9 tadi kita dah bunda kan. Lebih baik kita tulis je sama dengan tan 50. Lepas tu tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator macam ni. 8 bahagi tangent 50. Begitu. Tekan je sama dengan. Itulah jawapan yang paling tepat. Lepas tu kita bundakanlah sikit. Last kali kita nak bunda. Lagi baik. 1, 3 contoh. Ini jawapan dia. Panjang X. Ni tak ada dah degree sebab tu. Ni panjang X ni adalah 6.713. Boleh nampak ke tak? Yang ni kena faham satu benda lagi. Okey. Tak ada masalah yang ni. Dah pandai kan? Boleh tengok-tengok balik. Boleh slow-slowkan balik video. Okey, satu lagi. Kita nak sentuh balik pasal apa lagi? Okey, pasal elevation dengan depression. Ni pernah dengar dah ni. Dia dah belajar dah. Depression, sudut. Angle. Kamu dah belajar dah dulu. Tingkatan 1. Angle depression dengan elevation. Ini cikgu nak terang sekali lagi. Sebab cikgu tahu ramai yang masih lagi lupa apa itu elevation, apakah itu depression. Ini adalah sudut tunduk. Tunduk macam mana? Kita akan beritahu. Elevation adalah sudut dongak. Dongak macam mana pula? Contoh cikgu dekat sini. Cikgu nampak burung di atas bangunan. Ni ada bangunan. Ni ada burung dekat atas bangunan ni kan. Dia duduk sini. So angle, sekarang angle apa ni? Cikgu tengok ke atas bermaksud, contohlah cerita dia pasal cikgu kan. Cikgu nak tengok burung tu adalah elevation ke ataupun depression. Sebenarnya dia macam ni bentuk dia segitiga. Sebenarnya kita akan wujud sini. Angle of apa? Ini kita panggil elevation. Dongak. Ni elevation. Contohlah, sekarang kita tukar tempat takkanlah burung tengok cikgu pula. Okey, cikgu tukar tempat, sini burung. Cikgu padam ni dulu Cikgu padam gambar cikgu ni. Cikgu tukar jadi ni. Okey, ni cikgu pula di atas ni. Burung dekat bawah pula. Sekarang sudut tunduk, betul?
Tapi ramai student salah. Dia kata sudut tunduk ni, cikgu tengok ke arah burung ni, sudut tunduk dia adalah dekat sini. Sebenarnya salah. Sudut tunduk bukan dekat situ. Sudut tunduk dia dekat mana? Sudut tunduk dia kamu kena tarik straight, dia sudut tunduk dia dekat sini. Boleh, ini kita panggil angle of depression. Faham maknanya dia kena sentuh straight line dekat bawah. Cikgu nak ajar macam itulah. Dia maknanya kalau angle of elevation dia kena sentuh straight line kat bawah. Kalau angle of depression dia kena sentuh straight line dekat atas. Ini ramai yang student salah, dia kata dekat bahagian sini. Bukan dekat bahagian sini, sebenarnya dekat bahagian sini. Boleh faham? So the conclusion is, ini nampak tak ni? Kita pernah belajar dulu tingkatan 2. Yang Z tu, ingat tak Z? Nah, Z mana kita pakai warna lain? Mana Z? Okey, kita panggil ni. Nampak tak ni? Angle dekat dalam ni, contoh 50, sini pun akan jadi 50. So the conclusion is angle of depression, cikgu buat sini cikgu buat sini. Ni. Kita buat sini lah. Sini lah. Cikgu buat conclusion Angle of elevation, boleh nampak tak? Terlalu pekat. Sama dengan angle of apa? Apa tadi? Lupa dah cikgu. Depression. Sebenarnya dia sama. Sebenarnya dia sama. Contoh ni 50, ini pun 50. Tak ada masalah. Itu yang kamu kena pegang satu. Ingat, jangan buat salah. Ini jawapan dia salah kalau dekat dalam ni. Dia kena dekat luar ni. Tengok balik kalau tak nampak. So sekarang kita go through kepada soalan. Boleh? Boleh Okey, kita teruskan. Tak nak buang masa kan? Banyak sangat buang masa. So, cikgu dah terang semua dah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan yang kita belum jawab lagi. Cikgu nak terus kat sini. Okey, sekarang ni soalan dia nak cari apa? Confirm lah soalan dia nak theta. Nampak ni? Find the value of theta. Kalau sebelum ni dia kata find the value of sin theta. Dia nak sin theta, kita bagi sin theta. Dia nak cos theta, bagi dia cos theta. Dia nak tangent theta, kita bagi tangent theta. Jangan bagi theta je, dia beza tau. Yang ini lain, kalau theta saja pun lain. Dia kena tahu, faham ni. Soalan ni nak theta je, bermaksud begini. Cikgu tunjuk. Dia nak theta ni berapa? Sekarang ni kita kena identify dulu. Kita nak pakai sin, cos atau tangent dahulu. Sekarang apa yang kita ada? Ini adalah apa ni? Ini adalah adjacent. Tengok sini kita punya theta ke sini adjacent. Sini adalah hypotenuse. So AH kita pakai cah. Kena pakai cah, kena buat macam ni. Cos theta sama dengan cah 47. Soalan dia bukan nak cos theta, dia nak theta sahaja. Bila theta sahaja, kita bawa cos pergi sana, betul? So, ia akan jadi cos inverse 4/7. Tekan calculator sahaja. Tekan shift cos. Nak buat kurungan pun boleh, tak ada masalah. Tak nak buat kurungan pun rasanya betul juga jawapannya. 4/7. Macam ni cikgu tulis. Boleh nampak So, tekan dia sama dengan, itulah jawapan dia. Theta sama dengan ini adalah angle. 55.15. Begitu. Boleh, kita cuba yang lain sikit. Lain daripada yang lain sikit. Mana lagi yang lain? Okey ni. Fokus kat sini. Kita nak cari theta. Sekarang kita ada apa ni? Kita ada opposite. Sini kita ada, ni bukan hypotenuse. Hypotenuse yang ni Yang ni adalah adjacent. So, kita nak pakai apa? Kita pakai TOA. TOA. Kita pakai 10 kecil. Okey, theta sama dengan O dulu, 6/3. Gitu. Tapi soalan dia nak theta, bukan nak tangent theta. Faham tak? Dia nak theta sahaja. Dia tak nak yang ni. So, kita kena macam biasa, bawa tangent pergi sana, dia akan jadi inverse. Boleh sama-sama. Dia akan jadi tangent inverse 6/3 ataupun 2. Terus. So, boleh tekan tangent, inverse tangent. Shift dulu kalau inverse. Inverse tangent 2. Kamu akan dapat jawapan. Tangent theta sama dengan 63.43. Gitu. Angle. Nak tulis degree pun boleh. Tak payah tulis pun tak apa. Boleh Boleh faham? Okay, tak apa. Kita teruskan lagi. Kalau ada masalah lain. Okey, kita pergi tengok yang ni pula. Yang ni pun sama je soalan dia. Soalan dia nak 2 decimal places. Tak apa-apa nampak. Okey, sekarang ni lain. Sekarang ni
Benda yang sama juga, kita ada theta dekat sini, tengok je. Ini apa ni? Ini adalah opposite. Ini apa dia ni? Ini hypotenuse. Nak pakai apa ni? Pakai soh ke, cah ke, toa? Soh kan? Boleh nampak tak? Soh, cah, toa. Apa yang information ada dekat sini? Boleh bagi tahu cikgu information apa yang ada dekat sini? O dengan H yang kita kena ada. O dengan H. O dengan H. Ini ada H je, ini ada O je. So kita kena ambil yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Lama. So ini ada paling banyak. So itu kita pakailah so. So formula apa? So sin theta dia berapa? Ambil dia theta 62. Ingat theta tu adalah angle. Apa so O adalah X 20 gini. Ingat ini adalah nilai. Macam biasa contoh 2 X 5. Ni contoh cikgu gantikan contoh cikgu buat contoh bagi kamu nampak senang. Sin 62 sama dengan 2. Ni X 20. Apa yang kamu akan buat? Kalau dalam linear equation kamu akan bawa pergi atas kan? Kamu akan darab. So benda yang sama juga kamu buat. Bermaksud kamu darab je 20 darab dengan sin 62 sama dengan X. Tekan je calculator. Ni memang untuk calculator je. 20 darab dengan sin 62 gitu. Dapatlah jawapan. X sama dengan 17.65 gitu. Benda yang sama juga kamu go through dekat bawah ni. Okey, kita cuba satu lagi. Yang ni. Ini cikgu dah nampak dah. Ini dia punya opposite. Ini kita nampak sebelah adjacent kan. So cikgu pakai toa. Macam itulah cikgu dah nampak dah. Kalau kamu dah biasa buat, kamu akan nampak. So dia akan jadi macam ni 35. To, tapi jangan salah toa maknanya O dulu kat atas, baru A kat bawah. Macam tu maksud dia. Jangan tekan, jangan buat terbalik. So O dekat atas 7X. Betul macam mana? Terbalikkan dia. X sama dengan 7 bahagi dengan tangent 35. Tekan je calculator, kamu akan dapat jawapan. Ni cikgu tekan calculator 7 bahagi dengan tangent, mana tangent? 35. Macam gitu. So dapatlah jawapan X sama dengan 9.997 contoh. Kalau dia nak 2 decimal places, kamu boleh buatlah, bundakan sahaja. Boleh? Ada masalah ke? Cikgu rasa tak ada masalah banyak. Kalau macam ni dia tak bagi. Okey contoh cikgu bagi satu tips lah untuk kamu. Kalau dia tak bagi dalam bentuk gambar, dia bagi dalam bentuk ayat. So kamu lukis sahaja segitiga, macam mana pun tak apa, janji dia adalah right angle. Ni nasihat cikgu lah. So dia kata sudut bertentangan adalah 12. Contohlah kamu ambil 35. Kena tentukan 35 ni nak letak mana. Kamu contoh kamu letak sini 35. Tentang dia berapa? Tentang dia adalah 12. Gitu. Okey, boleh. Tapi dia suruh yang ni, dia suruh pakai dia punya angle. Dia suruh pakai dia punya triangle. So kita boleh pakai dia punya. Okey, boleh. Sisi bertentangan, opposite side 12. Yang ini dia bagi. So dia boleh cari macam-macam, kita boleh cari dekat sini. Okey, contoh dekat sini suruh apa? Sketch. Dia suruh sketch je, lukis, tak ada masalah. Beginilah bentuknya. Kalau dia suruh kira, dia sepatutnya kena bagi satu lagi information. Contohlah macam ni. Tak kisahlah kamu nak buat macam mana, tapi yang paling penting adalah dia adalah right angle triangle 90 darjah macam ni. So kita bayangkan yang ini adalah dia punya 84. Dia kata sebelah ambil yang mana? Ambil yang 37. Gitulah bentuk dia. Boleh? Boleh ke tidak? Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada solving problem ataupun application. Nak bagi kamu betul-betul nampak. Kamu nampak ni tadi cikgu cakap sudut tunduk ni depression. Dekat atas dia kena straight line sini. Besarlah pula Sabona. Dia kena selari dengan ceiling dia macam tu. Ni lantai dia. Ni ceiling dia. Tu maksudnya. Contohnya macam ni kan 48 kan. Ni lantai dia. Lantai dia bila daripada sini tengok ke sini, ini sudut apa? Elevation. Sebenarnya elevation sama dengan sudut tunduk. Ini salah satu contoh, kamu boleh cuba nanti. Sekarang, okey. Sekarang ni kita pergi pada part yang last. Sebab cikgu nak terangkan benda ni nampak macam cikgu tengok ada yang advance. So sekarang ni kita belajar from the basic and then kamu buat benda yang advance. Boleh tak? Sekarang kita pergi fokus pada soalan ni dulu. Boleh sama-sama. The diagram on the left shows a cube with side 8. Bermaksud semua side dia adalah 8. Sebab apa? Sebab dia kata cube. Ini dia punya key point dia, cube. Maknanya semua 8. Calculate the length of AC. Ini soalan pertama. Calculate the length AC. Macam mana nak buat? AC kat mana? Kena tarik dulu.
sini. So bermaksud dekat sini, yang kita nampak adalah teorem Pythagoras. So kita tarik saja. Nampak cikgu buat keluar? Cikgu buat magic sikit. Sini A, sini A, sini C. Cikgu dah tahu tadi pergi ke B. Sini nampak tak? Cikgu keluarkan je. Cikgu keluarkan ini magic pergi terus sini. Sini jadi 8, sini jadi 8. So ditanya panjang dekat sini. So panjang dekat sini adalah teorem Pythagoras lah. 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Lepas tu kita buat apa? Square root. Inilah panjang AC. Ini guna teorem Pythagoras. Nanti kamu akan dapat jawapan AC equal to 11.31. Boleh? The angle between the line AC. Okay, sekarang cikgu padam ini. Line AC. Tarik line AC tu. AC. Okay. Dengan angle between the line AC. Dah tarik line AC. Dengan EC. Mana EC? Sini. So, dia nak angle dekat sini. So, berapa jawapan dia? So, sekarang ni kita kena tengok apa yang kita dah ada. Sekarang kita ada panjang AC. Nampak? Perasan tak? Kita ada panjang AC. So, cikgu buatlah segitiga macam ni. AC. Sini, 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 sini. Sini kita ada panjang AC. AC, cikgu letak AC kat sini. Sini kita punya sini, terbalik. Silap. Sorry So, kita buat macam ni. Kita lukis macam ni. Bagi kita nampak sikit. So, kita ambil ini sebagai E. Kita ambil sebagai A. Kita ambil sebagai C. Ni cikgu lukis balik warna hijau ni. Boleh. Kita ambil tu. Tengok apa yang kita ada sekarang. EC kita ada tak? EC memang tak ada lah. EC kat sini tak ada kan? Kita tak dapat lagi. EC kita kat sini memang tak ada lagi. AC kita ada. AC kita baru dapat daripada tadi sini. 11.31. Okey, apa lagi yang kita ada? AE ada AE. AE tadi kita kata di 8. So, kita dah ada sini. Sekarang ni dia nak angle between line AC dengan EC. Bermaksud dia nak angle dekat bahagian sini. Berapa jawapan dia? So, beginilah. Ni daripada application kita nak melukis gambar. Boleh nampak tak? So, sekarang kita selesaikan macam biasa. Macam tadi kita buat. Apa yang kita ada? Opposite dengan adjacent. So, pakai TOA tangent theta sama dengan TOA 8, 11, 31. Begini. Boleh? So, bila kamu inversekan, kamu akan dapat jawapan theta sama dengan 35.3. Boleh? Boleh cuba? Boleh faham? InsyaAllah kamu akan dapat. Cikgu rasa itu sahaja untuk part 2 tu. Apa-apa masalah nanti boleh roger-roger cikgu. Cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.